Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-213 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah kebenaran vs kebatilan. Apakah antara perbezaan antara orang yang benar dengan orang yang bersuka bercakap bohong? InsyaAllah kita nak Islam sendiri pun sangat-sangat menekankan kita supaya kita dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil, insyaAllah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Hai, waalaikumsalam Bidadari Nur Syahidah Hamidi. Hai Kak Zia Alia. Hai Puan Marniati. Hai Kak Nadia Johari. Hai Angga Masyita. Okey, dan thank you semua yang join dan support live pada hari ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bidadari Mariam. Okey, Alhamdulillah. Jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati dan mempermudahkan majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Miss. Okey, alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah kebenaran vs kebatilan. Apakah antara beza kebenaran dan kebatilan? Okey, yang pertama, kita sendiri kena sedia maklum, kita kena tahu apakah hukum dan perbezaan antara yang hak dengan yang batil. Allah sendiri bersama dengan orang-orang yang benar. Allah tak bersama dengan orang yang fasik ataupun orang yang selalu bercakap bohong, orang yang selalu menipu, yang sentiasa melakukan kesalahan. So Allah sentiasa bersama dengan orang yang benar. Andai saat ini kita diuji, kita dianiayai, kita berdepan dengan kezaliman dunia ini, insya-Allah kita semua jangan risau. Sebab kalau seseorang manusia tu dia terlepas hukuman dunia, tetapi janji Allah dia tak akan terlepas sedikit pun hukuman di hari akhirat yang pasti. Kalau dekat dunia ni dia terlepas, tak apa, kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semuanya adalah ketentuan Allah. Semua Allah yang telah rancangkan dan Allah telah takdirkan. Kita kena terima, kita kena berlapang dada dan kita kena yakin bahawa hukuman Allah tu pasti akan sampai di hari akhirat kelak, tak akan terlepas walau sezarah pun. Sekecil-kecil dosa yang kita lakukan pasti akan dihisap. Sebesar-besar kebaikan yang kita lakukan pasti akan diberi ganjaran yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan kita risau dekat dunia ni, andai kita dianiayai, kita dizalimi tetapi kita tak dapat pembelaan, tetapi kita tak bersama, tak mendapat keadilan yang sewajarnya, jangan risau, sebab semua tu adalah takdir Allah. Allah adalah sebaik-baik perancang, di mana Allah tahu apa yang terbaik buat diri kita, apa yang terbaik buat seluruh umat Islam ni. Dan insya-Allah kalau kita terima, insya-Allah hati kita sendiri akan tenang. Kita kena redha dan terima ujian Allah dengan hati yang kental, walaupun pedih, walaupun perit, walaupun sedih yang teramat sangat, kehilangan demi kehilangan, insya-Allah the power of redha akan mengubati, masa akan mengubati segala kelukaan yang kita alami saat ini.
Okey, yang kedua, orang yang tenang akan selalu menang. Bermaksud di sini, kalau berlaku pergaduhan, perselisihan faham, ada salah faham, ada yang tak kena di antara kedua-dua belah pihak, janganlah kita risau. Janganlah kita terus memadamkan segala perasaan damai itu. Hendaklah kita sama-sama kita merasakan dan meraih kedamaian dan ketenangan. Sebabnya bila kita terus bergaduh, terus bermasam muka, terus sakit-sakit hati, semua tu hanya akan menyebabkan kerugian. Di mana orang yang sakit hati ni orang yang berdendam, tidak mahu memaafkan antara satu sama lain, maka dia punya rezeki akan lebih tersekat, kehidupan dia pun tak tenang, dia asyik teringat-ingat. So, kita hendaklah hidup dalam keadaan yang tenang. Kita hendaklah atasi segala masalah, segala persengketaan, segala salah faham, hendaklah kita atasi dengan jiwa yang lapang. Sebab Allah sendiri suka bagi rezeki dekat orang yang bertenang. Orang yang bertenang, orang yang bersyukur, andai diuji, dia tak menyalahkan sesiapa, tetapi dia terima dengan hati yang redha. Dia sentiasa berlapang dada, dia sentiasa tenang menghadapi setiap ujian, tak salahkan siapa-siapa, maka Allah memberikan dia syafaat dan juga nikmat kurniaan di hari akhirat kelak. Dekat dunia dia dapat ketenangan, dekat dunia dia dapat kebahagiaan, kedamaian. Dekat akhirat Allah akan bagi dia pahala, Allah akan bagi dia ganjaran syurga sebab sikap dia yang suka bersabar dan sentiasa redha dengan setiap ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, bila kita tahu antara kedua pihak ada yang benar dan ada yang salah, bila kita dah tahu seseorang tu di pihak yang salah, jangan kita dok buka aib orang. Sebab Allah tak akan pernah buka aib kita, kecuali kita sendiri yang dok sibuk nak buka aib orang kan. Sebab tu hidup dekat dunia ni, jangan kita dok suka nak cari salah orang, jangan dok kita suka nak ungkit-ungkit segala keburukan orang lain buat kat kita. Kita terima dan insya-Allah kalau kita sabar, walaupun orang dok baling batu dekat kita, kita balas dia dengan bunga yang cantik. Sebab janji Allah, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Allah akan gandakan dia, Allah akan berikan dia kebaikan dekat dunia. Dia sabar, dia redha, dia tak balas segala apa orang buat buruk dekat dia, dia sabar. InsyaAllah, Allah akan sentiasa bersama dengan dirinya. Allah akan sentiasa menjaga dirinya. Allah akan sentiasa memenangkan hidupnya. So insyaAllah kalau kita tak buka aib orang, kalau orang sakit ke hati kita, orang burukkan kita, kita diam je. Diam itu lebih baik. Diam itu adalah solusi terbaik. Tak perlu kita nak berdebat, tak perlu kita nak berlawan. Sebab Allah tu maha adil, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tiada satu pun apa yang di luar pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang tersembunyi, yang tersirat, yang tersurat, semua Allah tahu. So tak perlu kita risau, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting saat ini kita just buat apa yang Allah suruh, Allah perintahkan untuk kita. Jaga solat kita, jaga amal kita, kumpul pahala banyak-banyak, kumpul bekal amal kita. InsyaAllah itulah yang lebih baik. Bukannya dok kita tahu nak salahkan orang, tahu nak cari gaduh, tak habis-habis nak berhentam-hentam. Itu adalah cara yang bukan yang terbaik. So cara yang terbaik hendaklah kita berdamai dengan takdir Allah. Jangan suka nak mengadu domba, jangan suka nak fitnah-fitnah orang, jangan suka nak buka aib orang. Just kita lakukan kehidupan kita, teruskan kehidupan kita, move on macam biasa. InsyaAllah kita fokus pada apa yang kita nak capai. Apa yang kita nak capai dekat dunia ni saat ini. Tahu tak apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah nak capai redha Allah. Tujuan hidup kita adalah nak bantu ramai ummah back to Allah. So kita fokus pada kebaikan dan kita nak sebarkan manfaat kepada semua manusia, insya-Allah. Dan Allah sendiri telah menjanjikan balasan syurga buat mereka yang sentiasa sabar. Allah sediakan balasan neraka buat mereka yang banyak melakukan dosa. Dekat hari akhirat kelak semuanya akan dihisap. Dan kita sendiri kena minta doa dengan Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisap, tanpa siksaan. Ya Allah, aku nak masuk dengan mudah, nak masuk dengan lancar. So banyak-banyak buat kebaikan. Dan
kita sendiri kena bercakap benar. Jangan selalu berbohong, jangan selalu berjanji andai tidak boleh nak melunaskan. Sebabnya kita tak nak jadi orang yang munafik. Kita nak sentiasa menjadi orang yang sentiasa menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. So sentiasalah berbuat kebaikan, sentiasalah sebar-sebarkan kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidup kita manusia ni memang tak lepas daripada ujian. Dan cara yang terbaik hendaklah kita lebihkan sayang kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah andai berlaku ujian dalam hidup kita, kita tak akan bersedih lama-lama, kita tak akan down lama-lama, kita akan terus bangkit. Sebab kita tahu, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah. Letaklah kasih sayang kepada manusia tu berpada-pada. Jangan terlampau kasih dan sayangkan manusia tu sehingga menyebabkan kita hilang kasih sayang Allah dan Rasulullah. Tetapi lebihkanlah kasih sayang kita kepada Allah dan Rasulullah yang utama. Okey, yang seterusnya, bila kita berhadapan dengan orang yang jahil, bila kita berhadapan dengan orang yang kurang ilmu, hendaklah kita jangan berdebat. Kerana kata Imam Al-Syafi'i, bila mana seorang orang kita berdebat dengan seorang yang jahil, kita akan kalah. Walaupun kita seorang ni berdebat dengan 10 orang jahil, mereka yang akan menang. Sebab apa? Sebabnya kita, Allah sedang uji iman kita. Adakah kita ni dalam orang kata nak menegakkan kebenaran tu, kita meletakkan amarah ataupun iman yang di hadapan. Sebab selalunya manusia ni dia kalah dengan nafsu amarah dia. Sebab tu bila kita berhadapan dengan penipuan ke, berhadapan dengan masalah, hendaklah kita tenang dahulu. Jangan dok kita nak berlawan sebab boleh jadi banyak lagi dosa yang akan berjangkit-jangkit. Sebabnya kita dok sibuk nak menegakkan benang yang basah, sehingga menyebabkan banyak lagi kesalahan yang terungkit, banyak lagi silap kita. Sebab tu kita kena orang kata tenang, berfikir secara waras, jangan buat keputusan melulu, bermusyawarah dulu kalau perlu, dan tabayun dulu, cek siasat. Sebab zaman sekarang ni adalah zaman fitnah tipu daya manusia, di mana manusia zaman sekarang ni dia selalu terlibat dengan fitnah, terlibat dengan macam-macam gejala cyber dan sebagainya, penipuan demi penipuan. Kadang-kadang bila kita dengar pihak A cakap macam ni, pihak B cakap macam ni, so kita dah tak tahu dah mana yang benar, mana yang salah. So serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan solat hajat, lakukan solat taubat, dan minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan solat istikharah. Sebab petunjuk Allah itu adalah yang selalu terbaik. Jangan kita buat keputusan melulu, kita tuduh orang melulu, padahal kita tak tahu pun situasi yang sebenar. Kita dok nak salahkan orang, kita dok nak ungkit salah orang. So kawal nafsu amarah kita. Sebab selalunya manusia, especially wanita, dia selalu kalah dengan emosi. Dia kalah dengan emosi dia. Bila dia bad mood sikit je, dah mulalah keluar kata-kata kesat, mulalah keluar penyakit-penyakit hati dekat hati ni. Walaupun tak tercakap dekat bibir dia, tetapi hati tu lebih kepada yang negatif. Cemburunya lain macam, cemburu buta, iri hatinya lain macam. So kita tak boleh macam tu. Kita hendaklah sentiasa back to Allah, sentiasa betulkan nawaitu kita, apa yang kita lakukan, tujuan hidup kita hendaklah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model kita. Jadikan Rasulullah sebagai qudwatun hasanah. Jadikan Rasulullah tu adalah qudwatun hasanah, contoh sepanjang zaman. Di mana Rasulullah seorang yang benar, bercakap benar, Rasulullah tak pernah menipu, Rasulullah sentiasa amanah dan jujur dalam berkata-kata, Rasulullah bukan seorang yang munafik, Rasulullah juga sentiasa bijaksana dalam melakukan setiap keputusan. Rasulullah seorang yang bijak sangat, bijak, adil, dan sentiasa melakukan segala keputusan dengan saksama, insya-Allah. So contohi Rasulullah. Jangan kita buat keputusan melulu. Kalau kita, sekalipun kita tahu dia salah, jangan buka aib dia. Sekalipun kita yang benar, jangan kita dok mengatakan engkaulah salah, tetapi kita just berdiam diri. Kita cakaplah
biar Allah yang menentukan segalanya, kerana Allah is the best planner ever. Jangan kita bila menghadapi masalah tu, kita letakkan Allah tu di hujung-hujung, kita tak cari Allah, kita tak deal dengan Allah, kita tak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi biarlah setiap keputusan kita, setiap langkah kita, setiap helaan nafas kita ni hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So semoga kita bersama dengan orang-orang yang benar, sentiasa dipertemukan dengan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang selalu bagi masalah dekat kita. Kalau ada pun itu semua ujian. Anggaplah itu semua ujian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kifarah dosa tu memang wujud. Allah sentiasa adakan syurga dan neraka tu. Orang yang baik akan mendapat balasan syurga, orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam api neraka. So usahalah untuk kita, Allah tarik kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan mau minta-minta kita dijauhkan daripada azab api neraka yang sangatlah pedih. InsyaAllah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan, hari Ahad, insyaAllah pada topik yang lain. Okey, Soleha doakan agar anda semua berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan, sentiasa kaya hati, kaya jiwa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.